Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Apa khabar semua? Okey, hari ini merupakan hari yang ke 6 atau 7. Ya, kita nak menghala keluar dari Lofoten menuju ke Tromsø. Destinasi terakhir di dalam trip ke Lofoten Island. Sebab dari Tromsø kita akan terbang pergi ke Iceland. Ya. Sambil kita menikmati pemandangan di sepanjang jalan dari Lofoten Island ke Tromsø. Apa kata Cik Man nak bercerita sikit berkenaan dengan robur yang ada di Lofoten Island yang kita nampak cantik itulah. Kalau masih ingat apa itu robur? Robur itu ialah rumah-rumah kecil yang berwarna merah. Ya, rumah-rumah kecil yang cantik berwarna merah yang berlatar belakangkan fjord ataupun Jagged Mountain dalam bahasa kampungnya. Tapi kalau dalam bahasa yang lebih mudah, bahasa kita, ya ini dipanggil gunung-gunung runcing ya. Fjord itu gunung-gunung runcing. Sajalah kita revise balik. Okey, kalau kita perasan atau tak perasan, ni Cik Man nak bagi tahu, robur ni dia tak ada warna lain, warna merah aja. Dia banyak dia punya orang kata apa kisah lah. Okey, sebelum kita nak sambung cerita pasal kisah kenapa robur ni berwarna merah, kita cerita sikit kenapa robur ni dibina di Kepulauan Lofoten. Kalau ikut sejarahnya sekitar 900 ke 1300 macam itulah Masihi ada satu Raja Oystein, dia mengarahkan supaya bantuan diberikan kepada nelayan yang datang dari tanah besar pergi ke Pulau Lofoten berburu ataupun menangkap ikan kod. Kerana pada zaman tu Kepulauan Lofoten merupakan tempat tangkapan ikan kod yang paling mendapat hasil yang paling tinggi lah di seluruh dunia kalau nak banding dengan tempat lain. Jadi itu sebab banyak orang kata apa nelayan-nelayan pergi menangkap ikan kod di sana. Jadi mereka ini terpaksa bermalam di Kepulauan Lofoten, maka dibina robur ini dan juga orang kata apa dapat bantuan sedikit daripada kerajaan. Berbalik semula kita cerita pasal kenapa robur ni berwarna merah. Robur ni berwarna merah kerana pada zaman itu warna merah merupakan orang kata apa warna yang paling murah sekali. Memandangkan nelayan-nelayan di sekitar Lofoten Island dan Norway secara amnya merupakan orang kata apa nelayan. Jadi diorang punya income tak besar, tapi diorang nak mengecat bangunan supaya bangunan tu tahan. Jadi mereka menggunakan cat warna merah. Kerana cat warna merah ini dia ada orang kata apa, dia ada copper dalam dia. Bahan yang digunakan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan cat merah memang bukan bahan yang paling murah. Kemudian kalau kita tengok rumah yang ada di kebanyakan di Kepulauan Lofoten ini berwarna merah, kuning dan putih. Tiga warna ini sangat orang kata apa, sangat kita boleh nampak lah dia punya sangat jelas warna yang ada yang terdapat pada bangunan di Lofoten Island. Warna-warna ni dia merupakan orang kata apa lambang status sesebuah keluarga dalam masyarakat di Lofoten secara khusus dan di Norway dan juga Skandinavia secara amnya. Kalau di Sweden, kita celari sikit kalau di Sweden orang-orang dia mengecat rumah di berwarna merah kerana nak meniru kononnya rumah yang dibuat pada kayu itu diperbuat dari bata, daripada batu bata yang berwarna merah. Kerana batu bata warna merah ni mahal harganya. Jadi mana-mana rumah yang tuan punya rumah yang nak nampak supaya status dia tinggi dalam masyarakat, dia mengecat warna rumah yang kayu itu dengan warna merah, seolah-olah meniru warna batu-bata warna merah. Okey, berbalik semula di kisah di Norway. Di Norway ni
Kalau dia ada macam kasta lah ataupun ada kelas dalam masyarakat, dan cara nak mengklasifikasikan kedudukan atau taraf seseorang dalam masyarakat itu hanya dengan melihat pada warna rumah dia. Okey. Orang kaya-kaya dia akan cat warna putih. Sebab cat putih inilah cat yang paling mahal yang boleh dibeli oleh orang ramai pada waktu itu. Ni cerita ni lama dah lah, beratus tahun dah punya cerita. Okey. Kemudian untuk golongan pertengahan, warna kuning. Manakala untuk nelayan orang yang bawah-bawah ni, yang orang kata apa, yang kerja kasar ni, yang tak mampu, mereka hanya mampu menggunakan cat warna merah. Sebab cat warna merah ni, saya cakap tadi lah, macam cakap tadi, cat warna merah ni cat yang paling murah. Ada juga cerita yang mengatakan bahawa kenapa cat ni warna merah, selain dari orang kata apa, ada copper di dalamnya. Dikatakan juga ceritalah, wallahualam, kita tak tahu kan. Katanya warna merah ni diambil daripada darah ikan kut yang ada, dicampur bahan yang ada, sedia ada, dengan katanya dari apa, orang kata apa, tepung rai, saya tak tahu istilah dia dalam bahasa Melayu kita. Jadi dicampurkan tu dengan ada few bahan lain, maka terhasillah cat yang berwarna merah yang boleh dibeli dengan secara murahnya oleh nelayan ini untuk dijadikan sebagai orang kata pelindung pada bangunan-bangunan ataupun kabin mereka yang dibina di atas cancang-cancang kayu di tepi daratan. Maksudnya robor ni tak dibina di atas daratan, dia dibina atas gigi air. Itu antara orang kata apa, keunikan yang ada dengan robor ni selain dia berwarna merah. Begitulah lebih kurang seberingkas cerita tentang kenapa robor ni berwarna merah. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang kita boleh nampak berwarna putih, berwarna kuning dan juga berwarna merah, yang dominan warnanya yang berada di dalam Norway secara amnya dan di dalam Lofoten secara khusus. Okey, kita teruskan perjalanan menuju ke Tromsø. Dalam perjalanan kami ke Tromsø, kami merentasi beberapa buah jambatan yang menghubungkan di antara pulau-pulau yang terdapat di dalam Lofoten. Dan jambatan yang paling terkenal adalah jambatan King Olaf, yang mana jambatan itu menghubungkan kalau dari Tanah Besar datang dari Tromsø nak pergi ke Lofoten, kita akan mula lalu jambatan King Olaf tersebut. Ini merupakan jambatan yang menghubungkan antara Pulau Lofoten dengan Tanah Besar. Kalau dari kita datang dari Moskenes, ini adalah jambatan yang terakhir. Kalau kita datang dari Tromsø, ini jambatan yang pertama kita akan lalu untuk masuk ke Kepulauan Lofoten. Dalam perjalanan menuju ke Tromsø, kami singgah di satu tempat yang bernama Polar Park. Kami sampai agak lewat dan lebih kurang dalam hampir 2 jam sebelum waktu operasi ditutup. Mereka sempat masuk ke dalam Polar Zoo dan melihat beberapa haiwan yang terdapat di sekitar utara Norway. Di antara haiwan yang kita boleh lihat di utara Norway ni seperti reindeer, sejenis rusa yang besar, dan juga burung puffin bird, dan spesies kucing liar serta serigala. Kalau kita ada kesempatan kita driving di sepanjang jalan dari Lofoten menuju ke Tromsø, kita mungkin berkemungkinan
kita mungkin ada bernasib baik dapat melihat reindeer yang liar yang akan orang kata bermain di kiri kanan jalan. So kepada mereka yang nak memandu, sila berhati-hatilah ketika memandu di jalan raya di Norway, kerana binatang-binatang ini adalah binatang yang terpelihara ya. Dinasihatkan supaya kita lebih berhati-hati ketika memandu di sana. Sebelum sampai di Tromsø, kami singgah sebentar di kemah orang Sami. Orang Sami ini dikatakan bahawa penduduk asal di tanah Skandinavia. Mereka tinggal di dalam hutan dan juga di kawasan Gunung Ganang yang terdapat di negara Sweden, Finland, Denmark dan juga Norway. Orang-orang Sami ini masih mengamalkan kehidupan secara tradisional dan mereka boleh dikatakan suka kepada keadaan dan cara kehidupan mereka dari dulu sehinggalah sekarang. Okay guys, kita enjoy perjalanan kita sehingga kita sampai ke Tromsø. Di Tromsø kami membuat sedikit lawatan secara ringkas di sekitar Tromsø. Dan untuk maklumat semua, Tromsø ini merupakan bandar yang terbesar yang berada di berhampiran dengan Kutub Utara ya. Nisbahkan dengan bandar-bandar lain yang jaraknya dengan Kutub Utara, Tromsø ini dikira bandar yang paling besar lah, yang paling hampir dengan Kutub Utara. Dia tak terletak di atas Kutub Utara, tapi maksud saya yang paling hampir. Kami sempat menaiki Fjellheisen ataupun funicular dari Solivøyen di Tromsdalen ke atas puncak Solivøyen dengan ketinggian 421 meter dari aras laut. Kami sudahi lawatan kami dengan makan malam di salah sebuah restoran di tengah bandar Tromsø. So, Cik Man harap para penonton semua rasa tertarik dengan apa yang Cik Man sampaikan dan berkongsi pengalaman Cik Man dan juga tetamu yang Cik Man bawa dari Malaysia pergi berjalan-jalan di tanah Norway. Hingga jumpa lagi di dalam cerita di destinasi yang lain. Ciao. Assalamualaikum.